إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. رسول الله على الله سأول Empat. Bayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'abdu yasta'iddu bil jalal bis sabr wa bil jamal bis syukr wa bil kamal bis sakinah. Dia ada 3 peringkat. Jalal bis sabri, jamal bis syukri, kamal bis sakinah. Wa salasatu lil 'arifin wal hatirul malaki wal aqli li ahli al mujahadah wan nafsani wasyaitani lil ahli al ghaflah. Wal hatir iza tamakkana sara hamman, khatir iza tamakkana sara hamman, wa iza tamakkana saniyan sara azman, wa yasiru qubaila syar'i qasdan, wa ma'a awwalil fi'li niyatan. Seorang hamba perlu bersiap sedia, yasta'id, bersiap sedia pada lintasan jalal dengan sabar, lintasan jamal dengan syukur, dan pada lintasan kamal dengan sakinah, mana ketenangan. Mana khatir, dia berbagai-bagai datang. Dia panggil, kalau jalal, sabar. Jalal makna Tuhan mentajalikan akan kekerasan dia. Jalal, ya, berlakunya masaib, musibah, ujian dan sebagainya, sakit, ya, kekurangan, keperluan, tekanan hidup secara individu, secara umum, peperangan macam-macam berlaku. Itu sebenarnya hakikat jalan. Ya. 48. Ingat 44. Dan kali sebut kuat-kuat sikit. Man talazzaza, maksudnya irfan, khusyuk dan tawadhu. Man talazzaza bil bala'i fahuwa mawjud. Man talazzaza wa sabara alaihi lima ra'ahu minal ujur fahuwa mawjud, fahuwa ma'ahu mawjudun. Wa man talazzaza fariha bin ni'mah fahuwa ma'ahu mawjudun. Fa iza afnahu Allah ta'ala ay afna al-mutalazziz bihima anhu, ay antalazzuz bihima au anil mutalazziz bihima bija'lil dhamiri raji'an ila lafzil man. Wa bin nuskhah fa iza afnahum anhum jama'a fiha ad-dhamirain bi'tibaril ma'na man, ay fa iza afnal mutalazzizin an anfusahum zahabat talazzuz bil bala'i wan ni'mah. Wa bin ni'mah li'anna al musyahadatul mahbub dahsyatun
wal madhush bainal bala'i wal in'ami. Siapa yang berasa lazat dengan ujian, Tuhan beri dia ujian yang berbagai bentuk, maka dia merasa sedap, berlazat. Orang dengan ujian balik sakit, dia orang menahan, dia sedap. Talazzuz bil balayat tahaqquqan bir ridha. Berlazat dengan bala itu menandakan seorang tu tahqiq, mantap dalam makam ridha ni. Jadi barang siapa yang berlazat, berasa lazat dengan ujian dan bersabar ke atas ujian itu, kerana apa? Dia menyaksikan lima ra'au minal ujur. Kita halus perbahasan ini tadi. Dia lazat tu dan disabar sebab apa? Lima ra'ahu minal ujur, kerana ia menyaksikan pahala padanya tu. Dengan sebab dia memandangkan pahala tadi seronok. Dia buat kerja sebab dia nampak upah. Dia rajin, dia buat penat pun tak apalah. Dia sanggup bersabar dengan kepenatan. Dengan sebab apa? Dia nampak upah yang disediakan. Kalau kita kerja-kerja biasa lah. Ini dia seronok, berpenat dengan ibadat dan bersusah payah menahan daripada nafsu sebab memandang kepada ujur, balasan. Ini peringkat mana tengok. Fahuwa ma'ahu minal mawjud, fahuwa ma'ahu mawjudun. Maka bila dipandang sini, maka dia tu pada pandangan ahlillah bersamanya. Mana bersamanya? Bersama ta'ala bina wujud. Sebaliknya, wa man talazzaza bin nikmah, tadi berlazat, sabar, memandang ganjaran daripada ta'ala, maka dia bersama ma'ahu, fahuwa mawjudun ay ma'ahu, sertanya serta ta'ala. Sebaliknya, barang siapa berlazat gembira dengan nikmat, maka dia bersama wujud, bersamanya wujud. Maka apabila Allah Ta'ala melenyapkannya, ia melenyapkan orang yang merasa lazat dengan kedua-duanya daripadanya, iaitulah daripada kelazatan dengan kedua-duanya, atau dari orang yang merasa lazat dengan kedua-duanya. Jadikan ganti diri merujuk hati dhamir tu kepada lapas man tu. Man tu pada siapa? Dan pada satu naskah, maka apabila dia melenyapkan mereka itu daripada diri mereka, digunakan lapas jamak padanya dengan melihat kepada makna man, iaitulah apabila dia melenyapkan orang-orang yang merasa lazat daripada diri mereka, hilanglah kelazatan dengan ujian dan nikmat. Pada nikmat ada lazat bagi orang tinggi dalam ujian dan nikmat, dia lenyapkan dua-dua. Satu naskah dengan nikmat kerana menyaksikan kekasih menyebabkan kejutan. Yang ini lebih tinggi ni bawah ni. Faham dari dua tu. Satu tadi dia berlazat dengan sebab apa? Dia memandang min ujur, balasan yang disediakan seronok. Yang seorang ni pak berlazat dengan nikmat benda tu, sertanya maujud, serta memandang kepada mana diri dia lagi, itu kurang lagi. Yang tinggi ni yang bawah ni, yang terlenyap semua sekali, dia dengan Tuhan ni. Zahabat talazzus bil balai wa nikmah, maka kelazatan tu dengan bala satu dengan nikmat itu. Orang awam dia berlazat dengan nikmat, dapat nikmat seronok, dapat duit banyak seronok, dapat kerja, dapat habuan kesenangan dunia ni kan, wah seronok, senyum sampai telinga dia senyum. Yang satu lagi di atas sikit, dia berlazat dengan bala tu, sebab dia memandang dalam bala tu banyak mana kurniaan Tuhan. Allah angkat martabat dia, terhapuskan dosa dia. Dia memandang situ. Dua-dua ni masih maujud. Maksudnya apa? Masih nampak diri lagi. Yang ketiga ni baru betul, baru tinggi. Iaitulah zahabat talazzus, hilang lazat dua tu. Lazat dengan nikmat, lazat dengan bala, hilang. Kedua-dua tu hilang.
Dengan sebab apa? Terus dia ke Tuhan dia, atau lebih tinggi. Hilang kelazatan dengan ujian satu. Satu lagi lazat dengan nikmat. Bermakna kalbi insan ada dua bagi dia berlazat. Ada yang berlazat dengan bala pada dia. Ujian tu dia seronok. Yang satu lagi dengan nikmat. Jadi pada tunsa dengan nikmat-nikmat. Sebab apa tu? Jadi begitu. Jadi mana? Hilang tu. Li'anna musyahadatal mahbub. Kerana bahawasanya penyaksian, musyahadah tu, syuhud. Dia terjemah sini penyaksian. Syahadah tu asal penyaksian. Tapi maknanya sebenarnya sebut musyahadah. Syuhud hati dia tu. Kerana syuhud, pandangan dalam basirah yang kekal dengan Tuhan. Penyaksian, kekasih, menyebabkan kejutan. Syuhud musyahadatul mahbub. Syuhud akan yang dikasih daripada dia, huwallahu ta'ala. Maka dahsyatun, satu kedahsyatan, gegaran, kejutan begitu. Ya, nanti jazbah berlaku. Kejutan wal madhush bainal bala wal in'am. Jadi orang yang ditimpa kejutan berada di antara ujian dan kenikmatan tadi. Jadi ada satu tarikan daripada Allah SWT, ya, di rohani dia ditarik ke Tuhan. Jadi maknanya apa? Akhwal dalam perjalanan ini macam-macam. Orang ni macam ni, orang ni macam ni. Itu membayangkan kedudukan mereka lah. Dia tak sama tu. Qala mu'alif kada sallallahu alaihi wasallam wal muhibbu anfasuhu hikmatun wal mahbub anfasuhu qudratun. Itu hikam asal dalam matan. Al muhibbu anfasuhu kinayatun an kalamih. Itu maksudnya. Ialah hikmatun. Sebab li'annahu la yashhadu illa mahbubah wa la yasma'u illa minhu fala yantiku illa bil hikmah li'annaha al-fahmu minallahi. Allah. Wal mahbub likaulihi qad tazayada qurbuhu li rabbih bi ziyadatil hubbihi lahu. Anfasuhu qudratun ay sa'iratun fil akwan bima'unatil malikil mannani. Al-muhib mana pencinta, orang yang mencintai Allah Ta'ala. Qalbi dia sudah maknanya dicempakkan oleh Allah Ta'ala satu sifat yang amat besar harga dia, iaitulah mahabbah. Bila ada mahabbah, kasih, maka orang tu dipanggil muhib. Yang dikasih dipanggil mahbub. Mahbub makna allazi hubibah, mereka yang dikasihi. Ya. Kalau habib, maknanya orang yang mengasihi. Jadi muhib mana orang yang mengasihi, bermakna dalam kalbi dia ada mahbub ni. Maka anfas, segala nafas itu, ya, ini kiasan daripada ucapan tu maksudnya. Maknanya kiasan daripada ucapan dia semua tu hikmatun. Ya. Siapa dia yang ni? Yang dapat ni? Ya. Pengarang hikam semua ni, kedudukan ni. Hikmatun tu satu hikmah. Kalau dua hikmah dipanggil hikmatan. Kalau banyak dipanggil hikam. Ya, hikam tu makna kalam-kalam hikmah yang keluar daripada golongan muhibbin, orang yang kasih akan Allah Ta'ala, yang kalbi dia sentiasa dengan Tuhan setiap nafas. Maka dia menjalankan tulisan dia tadi daripada hikmat ataupun dipanggil ladunni, anwar, futuhat, banyak-banyak istilah dia. Itu sebab kalam dia cantik. Sebab apa kalam dia cantik? Sebab dia bercakap dengan Tuhan. Mana pun dia bercakap tu semua dia gerak, dia rasa dari Allah Ta'ala. Maka bersih rohani dia. Kalau kita bercakap kita rasa dari kita, kotor lagi dan saya memandang diri mana mahjub. Selagi insan tu tak keluar daripada memandang diri dia dengan dimatikan dengan la haula wala quwata illa billah, dia duduk tak duduk makam tu masih lagi ada kekotoran. Kalbi dia ada aghyar, kalbi dia masih nampak diri dia lagi. Dalam perjalanan sufi nak matikan pandangan diri, kita matikan syu'ur keperasaan bahawa hati kita merasai perasaan dengan dia, itu maknanya apa? Dia sudah diangkat, ditarik.
ke alam atas. Dia tarik ke alam malakut, maka dalil apa? Hilang ini. Keperasaan di bawah hilang. Dia dengan Tuhan. Walaupun jasad dekat sini. Ya, kita iktibar bukan jasad. Kita iktibar dalam tu. Maka pencinta segala nafas ni, ada fi kulli lamhatin wa nafasin, nafas. Segala nafas dia dipanggil kiasan daripada ucapan. Mana tiap-tiap ucapan dia adalah apa? Hikmatun, adalah hikam. Mana hikmah? Laduni. Kena dapat pembukaan laduni apa? Berapa perkara kena? Pertama kena apa? Istighal. Kena tumpu betul-betul kalbi kita dengan dia. Zikir jangan putus. Allah, Allah, tumpu betul. Bila istighal dia akan boleh apa? Lazzat. Lazat. Berarti kalau kita zikir, kita tengok ada lazat tak? Kalau belum lazat lagi, dia belum sampai tempat yang dikendaki. Berlazat dengan zikir. Lazat tu siapa kurnia? Allah Ta'ala bagi. Bila kita zikir rasa seronok tu, tak satu kau dengan apa dia tak nak. Tu model dia dapat pemberian pertama. Lazzatul zik, lazat mengingati Allah Ta'ala. Lepas tu dia podon lagi, Allah Ta'ala beri lagi satu. Ia adalah apa? Asyik, ishkun, kecintaan, kerinduan yang kuat. Bila ada ishkun, barulah dibuka rafa'atul hijab. Bila rafa'atul hijab terbuka, tenggelam. Dia kata hikmat dia dapat. Lenyap yang lain, lenyap yang lain, maka batin hati dia akan dicurahkan tu hikmah, ladunia dan sebagainya. Ya, rafa'atul hijab terbuka. Bila rafa'atul hijab, sirtu mu'aliman, adalah aku yang mengajar tu. Inilah dia yang mendapat ilmu direct, dia panggil ladunni. Satu lagi ilmu apa? Ilmu amali atau iktisabi. Itu kita dapat dengan guna akal. Yang ni guna riadah mujahadah. Dia riadah mujahadah, lawan nafsu dia apa? Menyungguh-nyungguhkan kalbi dia menghadap Tuhan. Dengan lisan, dengan hati dia sungguh-sungguh. Baru dia akan sampai peringkat dapat lazat. Bila lazat, dia pergi pada rindu. Bila rindu, baru dibuka. Ya, kerinduan tu berlaku, baru dibuka. Pum. Dibuka, lahirlah hikmat. Kalam-kalam dia semua hikmat. Dia tak lagi entah ni. Kalam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata seorang ulama besar, Sabit Al-Bunani radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Kadatil hikamul Ibnu Athaillah As-Sakandari kana yakunu Qur'anan yutlah law jaza fi salati li ghairi kalamillah la jaza bi kalamil hikam. Ya. Kalam hikam Ibnu Athaillah ni dia kata hampir-hampir macam Quran, kada fi syuruk. Bukan Quran hampir, sebab makna dia tak lain selain dengan Quran. Kalau harus dalam sembahyang boleh baca dia lain daripada Quran, kata Sabit Al-Bunani radhiyallahu an, nasihat aku baca hikam Ibnu Athaillah dalam Quran. Maknanya apa? Cantik, perjalanan dia tak lain. Tapi tak boleh baca lah, baca Quran, baca hikam, batal sembahyang lah. Sebab dia bukan kalam Allah. Tapi maknanya kalam dia sejajar, cantik. Sebab apa dia cantik? Sebab dia bercakap dengan Tuhan. Ya, dia bercakap tu dengan gerak dari Allah tu maksudnya. Ya, fa iza abaqtu kuntu sama allazi yasma'u bila hadis. Tu hadis sahih. Bila aku kasih hamba tu, maka akulah pendengar. Dia mendengar dengan aku, dia bercakap dengan aku, dia berjalan duduk semua dengan aku. Billah. Itu kinayah daripada makam bakak dia dengan Tuhan. Dia dapat ni, ini yang kita bincang, dia dapat. Maka senarai hati dia masuk golongan muhib. Muhib mana orang yang sangat kuat kasih kepada Tuhan. Maka anfasuhu hikmah, nafas dia semua hikmah. Mana kalam-kalam yang keluar daripada dia kita pakai sebab apa? Sebab dia masuk kan, dia kata bukan Quran, bukan hadis. Ya, siapa kata Quran hadis? Kerana Wahabi katakan dia kalam hikmah bukan Quran hadis. Siapa pula kata Quran, siapa kata hadis? Tapi dia masuk dalam makna hadis sahih. Kita kena faham. Dalam hadis sahih menceritakan keadaan orang yang sedang mengalami kurniaan besar daripada Ta'ala, pancaran nur dari dia. Iaitu hikmat yang didapat, ya. Sebab kalam dia beratus tahun, berpuluh tahun dia cakap, orang pakai lagi. Sebab kalam dia dengan nur. Kerana dia tidak menyaksikan, itu punca dia apa tadi, hikmat dia apa? Li annahu la yashhadu illa mahbubah. Hati dia tidak perasan, tidak menyaksi, tidak syuhud melainkan Allah Ta'ala saja. Bangun duduk dia semua dengan Tuhan. Quran sebut apa? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, 3 kelakuan. Dia berdiri, dia duduk, dia baring dengan Allah Ta'ala. Ya, nafas dia dengan Tuhan, kelipan mata dengan Ta'ala, gerak duduk dengan Tuhan. Mana tak dapat benda itu? Ya, bersih syaitan tak boleh masuk. Selama kita ingat Tuhan dalam kalbi tak boleh masuk. Kita leka boleh masuk. Ya, terbakar ni boleh masuk. Habis.
Waktu zikir jangan putus, ya. Lalai berjalan pun jangan putus zikir, tembak lama sampai dia mantap tu. Melainkan kehasilannya hikmat kerana ia tidak menyaksikan melainkan kekasihnya. Siapa kekasih? Wallahu ta'ala. Mana dia sentiasa syuhud dalam kalbi dia, terang memandang keagungan, kebesaran, kedahsyatan Allah Ta'ala. Dan dia tidak mendengar melainkan daripadanya, ya. Kuntu sama allazi yasma'u bihi. Akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku. Mana dia mendengar tu dia rasa itu semua kurnia Tuhan, gerak dari Tuhan, dia tak ada apa kat dia pun. Dia melihat itu juga semua dari Tuhan. Bukan dia Tuhan. Kena kata dia Tuhan pula kacau. Bukan orang tu Tuhan. Dia maknanya telah diberikan syuur qalbi dia, perasaan hati dia dengan apa yang Tuhan bukakan. Iaitulah hakikat semua ni daripada Allah Ta'ala. Maka dia pandang. Dan tiada bercakap melainkan dengan hikmah. Keluar kalam dia semua kalam-kalam yang mengandungi hikmah laduni daripada Allah. Ialah kepahaman dari Allah, teman hikmah. Dia faham tu semua kepahaman dari Tuhan dia cakap. Ya, yang direct sebagai laduni, benda yang ada di sisi Allah Ta'ala. Dan orang yang dicintai, ni atafan tadi. Muhib, nafas dia hikmah, ya. Kemudian wal mahbub, dan orang yang dicintai pula, kerana keadaannya sedang bertambah hampir, dikaunihi qad tazayada, mana bertambah kurbuh oleh kehampirannya, li rabbi, bagi Tuhan. Dengan apa dia bertambah tu? Li rabbi bi ziyadatil hubbi, dengan bertambah kecintaan. Tariquna tariqul mahabbah, jalan kami jalan membina kecintaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tu. Bagi segala napasnya adalah kekuatan. Segala napas dia kudrah, yang bergerak pada sekalian alam dengan bantuan Al-Malik Al-Mannan. Maknanya orang semua apa? Kekuatan rohani dia diberi sentiasa bertambah oleh Allah SWT. Mana ada ziyadah. Habis. Ada nak ceritakan apa? Orang muhib, nafas dia tadi hikmat, ya, dengan Tuhan. Tengok kitab. Wal muhibbu salik majzubun an iradatihi, wal mahbub majzubun salikun, wa huwa a'la wa akhassu minal muhib. Dia kata dia ni pakar ni. Siapa pakar berjalan dalaman sufi hakikat ni? Arif billah. Dia punya huraian selapis dibagi. Ya. Apa faedah kita bagi kan? Faedah kita mengaji ilmu seumpama ni, makin terang menampakkan kita apa? Masih jauh kan? Terbaca jauh lagi. Kata ngaji tasawuf je. Ya aku ni lah okey lah. Ibadat semua jaga lah. Okey lah, okey dalam karat. Tuhan tak tengok luar, dalam kotor kurang okey, KO buat dia. Sebab dia tengok dalam kan. Ini semua perbahasan dalam. Ini semua kalbi perjalanan. Ilmu tasawuf mana perjalanan kalbi, tempat diri Tuhan. Ya, kita nak mantap, kena faham betul-betul perjalanan dia dan berjalan ke arah dia. Maka muhib dia salik. Maka pencipta itu seorang yang salik, yang berjalan kepada Allah. Ya, mahbub pula majzub salik. Dan mahbub tadi ditarik, di jalan, disentap dulu. Itu lebih a'la, lebih tinggi, akhas minal muhib. Sebab apa? Li'annahu muradun wal muhib murid. Mahbub, majzub, murad, mana orang yang ditarik, dikendaki. Adapun muhib, orang yang mengasihi, dia murid, mana dia nampak diri lagi, dia rasa setia lagi. Itu beza sikit. Sebab apa? Walahum majzubun, dia panggil abtaru wasalikun abtaru wa humah mazkurani fil mutawwalat. Itu ngaji banyak lagi dan cari kitab mutawalat, apa kitab yang panjang-panjang bahasanya. Kalau gitu wa abidun nasikun wa huwa an-naziru li wujudi. Sini beza ni. Sebab apa dia tak padam lagi. Dia masih pandang nampak wujud diri. At-talib li awadi amalihi kama asyara ilaihi biqaulihi al-ibadatu lil muawadat
Qala Allah Ta'ala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah wal mahabbah lil qurbat ay lit taqarrub ilaihi ta'ala bisidqin wa ikhlasin. Maka pencinta, muhim mana orang yang mencintai, ya, itu dipanggil seorang salik, mana sedang berjalan, yang berjalan kepada Allah Ta'ala menuju kepada yang dicinta, yang mana mereka ni disentap, teman-teman majzub, allazi juzibah, yang ditarik, yang disentap kalbi dia, iaitulah daripada kendaknya, dan yang dicintai pula yang disentap kendaknya. Ya, itu beza dia. Mana yang dikendaki mahmud dia majzubun salik, dia sentap kendak dia terus ke Tuhan. Lagi pula dia salik, dia telah tinggi, dia lebih tinggi kedudukan dan lebih khusus daripada pencinta, daripada orang yang disentap lagi tinggi, kerana dia murad, ya. Sebab murad, mana orang yang jazbah tu orang yang murad, ditarik. Manakala pencinta itu murid, mana ia menghendaki. Mana kendak kita berapa lah kuat tuan ni, kalau kita nak layan kendak kita ni, nak pergi ke Tuhan Allah. Salah satu tuan guru Ustaz, ya, dia kata kau punya kendak ke Tuhan, iradat ke Tuhan tu dengan pokok kemuncuk lagi tinggi. Pokok kemuncuk lagi tinggi tuan. Allah. Kalau tunggu Haji Ali Seliau tuan ni, bila budak dia balik kan, dia kosong pondok di dalam tuan ni, ada pokok getah dalam. Dia kata, budak ni kau jangan kau balik, pokok getah punya angin tiup dah terkebang kau punya. Dengan angin tu dah terkebang tu, dia belum sampai kampung. Maksudnya pun tuan, orang baru jalan macam tu lah, banyak dalam kepala dia khatar macam-macam. Bagi mereka pula terdapat wali majzub, ya, wali yang majzub, mana yang disentap, dan salik yang terputus. Allah. Wali yang majzub, mana wali yang disentap, ditarik kalbi dia oleh Ta'ala. Dan ada pula salik tapi imungkat, dia terputus, ya. Salik tapi dia apa? Terputus, abtar. Wa huma mazkuran, dan dua-dua ni, ya, disebut dalam kitab yang besar lagi, panjang lagi. Dan juga abid nasik. Abid ni nasikun wa huwa nazaru wujudihi, ia orang yang masih memandang kepada kewujudannya, yang menuntut ganjaran, yang buat ni dapat pahala ni, buat ni dapat fadilat ni, kan. Itu dipanggil bau peringkat abid bawah. Seperti mana yang disyaratkan dengan ucapan dia, segala ibadat bertujuan mendapat ganjaran. Para orang beribadat tujuan dia dapat ganjaran, ya, nak dapat balasan yang disediakan begitu begini. Maka itu peringkat bawah. Sebab kalbi dia belum ke Tuhan lagi. Kalbi dia pada ganjaran, dia nak upah, bukan nak Tuhan. Segala ibadat bertujuan mendapat ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, siapa yang mendapat dengan satu kebaikan, maka baginya 10 ganda kebaikan. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran sendiri. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang mendatangkan dengan kebajikan, dibuat pahala, digandakan 10 ganda. Ada ganda 700, ada tanpa hisap, banyak sangat. Jadi walau mana banyak pun itu gandaan untuk dia, maksudnya dia ada habuan nafsu. Cuma nafsu dunia tak ada, nafsu akhirat dia ada. Aulia dia tak ada nafsu, dia nak dengan Tuhan tu, ya. Ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah, wal akhirah haramun ala ahli dunya. Kilahuma haramani ala ahlillah. Ya, dunia itu tertegah bagi ahli akhirat, ya. Dan orang ahli akhirat pula tertegah daripada dunia. Dan kedua-dua tertegah bagi ahlillah. Mana ahlillah dia tak pandang dua tu. Itu maksudnya. Terus mi'raj kepada hadrat Allah, hati dia tadi, ya. Hati dia antara dia. Dan satu lagi dia, wa'lam annal mu'minin khamsatu aqsam. Mukmin itu ada 5 bagi. Qismun
yuridu sawabad dunya wal akhirah. Satu. Wa qismun yuridu dunya faqat. Ini tak ada pakai langsung. Dua. Wa qismun yuridul akhirah faqat. Ini ada nilai sikit. Wa qismun yuridu malikahuma. Empat. Ini dah tinggi. Wa qismun malahu iradah. Ini habis tenggelam terus. Ini lagi tinggi. Ya. Ketahui ini bahawasanya orang beriman tu, beriman dah tinggi kan, maka dipecah lagi kategori dulu. Oh dahsyat. Ada 5 golongan tu. Satu golongan mendaki dunia dan akhirat. Iman dia ada, dia nak dunia nak ke 50-50 lah. Wah, dia ikut kepala dia. Mana ayat dia ambil tu. Ya, tu ada kepala macam tu kan. Dunia nak juga, dia kata akhirat nak juga, dua-dua dia nak kan. Satu. Ini golongan di bawah ni. Sebab kalbi dia boleh ada injizab. Kalbi dia boleh tertarik ke Tuhan. Kalau kalbi dia sentap aja, habis tak nak dipandang dunia. Kalbi kita tak dapat tarikan lagi, dia berpusing, dia terikat lagi. Bila dia sentap dengan jazbah tadi, hilang lazat dia dengan Tuhan, membakar kelazatan palsu makhluk. Dan satu golongan mendaki dunia semata. Ni tak boleh pakai, ni orang kafir kepada kan. Bangun pagi berjalan, dia duduk bangun tidur, semua disebut dunia akhirat langsung tak ada. Ni golongan paling sesat ni. Satu golongan lagi mendaki akhirat semata-mata. Ini ada sikit tinggi. Ya. Dunia dia tak ada hal, ada pun lebih kurang. Dia nak tumpu sana. Ya, tapi sana akhirat pun dia nak apa? Galasan. Masih ada unsur nafsu lagi, tapi baik daripada yang dulu. Satu golongan ini mendaki pemilik kedua-dua. Dia nak Tuhan sendiri. Ya, ini dah tinggi. Dan satu golongan lagi tiada baginya apa-apa kendak, habis. Dia serah apa Tuhan buat dan ini panak dengan Tuhan. Tengok dia kata pal awwala ni, dua yang awal dari mana? Golongan yang nak dunia dan akhirat, atau golongan nak dunia semata-mata tu. Dia panggil awamul mu'minin wa in tafawatah. Itu peringkat orang mukmin yang awam, orang bawah lagi. Walaupun dia ada sikit perbezaan sama dia. Wasalis, mana yang salis lelaki akhirat semata. Ini khawas, orang pilihan. Warabi' yang keempat, golongan yang mendaki pemilik, ini khawasul khawasim, pilihan atau pilihan. Ini panggil waqumul muhibbun, orang yang masuk kategori orang yang kasih dengan Tuhan lah. Kemudian wal khamis akhassu khawas, yang kini habis tegur lebur dengan Tuhan, yang kelima ni. Ini panggil akhas daripada khawas, ya, terpilih daripada terpilih. Siapa dia? Hul arif billah. Ini golongan makrifat yang sebenar. Orang arif billah, al-fani yang fana, lenyap, billah dengan Allah, billah dalam Allah, lillah bagi Allah. Habis. Di dalam Pak Awlah, dia sedang bermanja, berlazat, bersedap dengan Tuhan. Itu disuruh bi fal yafrahu wa bi zikri fal yatanamun. Dengan aku naklah kamu gembira, taklah kata pada Nabi Daud. Dan dengan zikir taklah kamu rasa sedap. Mana cari sampai minta dengan Tuhan dapat lazzatul zikr. Dia dapat lazat zikir tu pun dah kuat tuan. Dia akan pergi kepada cinta. Lepas tu dia akan pembuka muka syafa akan berlaku. Dan bahagian yang pertama ialah orang awam mukmin, walaupun darajat dia berbezalah. Bahagian ketiga ialah golongan khawas, ya, golongan pilihan, iaitu orang yang menumpukan jalan akhirat. Bahagian keempat orang yang golongan khawasul khawas, khawas khusus atau dalam khusus, mana pilihan atau pilihan. Mereka adalah pencinta yang sebenar. Dan golongan yang kelima ni habis terus. Dia panggil akhassul khawas, paling khusus di kalangan mereka yang khusus tadi. Mana lagi tinggi? Itu orang yang arif billah, yang benar-benar mengenali Tuhannya, ya, yang lenyap ada. Tempat tu puncak dia kena fanin, dia lenyap. Bila lenyap daripada makhluk, terang dia dengan Tuhan. Ya, dia lenyap dengan Allah Ta'ala. Pada Allah, bagi Allah, habis. Ya, tak ada lagi dah. Dia kata ana enta ana. Kau aku engkau ni. Maksudnya hidup dia habis, serah ke Tuhan terus. Berjalan dia dengan Tuhan, memandang syukur hati dia, lazat dengan nur makrifat. Kemudian wa man tamma wa sama wallahu wa min sama qala ta'ala fil hadis qudsi a'datul ibadiyas salihin ila akhir wallahu